Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersambung perbincangan kita untuk soalan nombor 2. Let's look at question 2A. The graph in figure 2 shows the velocity of a police officer plotted as a function of time. So this is a graph of velocity versus time. Question 1. Find the instantaneous acceleration at time t is equals to 7 second. So, soalan nombor 1, kita nak cari acceleration pada masa 7 saat. Nah, ini graf V versus T. Jadi, kita kena cari gradient lah. Okay. Acceleration is equals to gradient of graph V versus T at time 7 second. So, 7 second kat mana? Dalam graf ini 7 second tu berada di antara titik 6 saat dan juga 8 saat. Ini dia 7 saat kat situ. So gradient yang kita nak cari adalah gradient bagi line daripada masa 6 saat ke 10 saat. Okey. Pasal apa? Gradient daripada 6 ke 10 saat dia constant. Jadi gradient pada 6 saat, gradient pada 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat, gradientnya adalah constant. So kalau kita dapat cari gradient daripada 6 ke 10 saat, maka kita akan dapat cari gradient pada masa 7 saat. So di situ kita kena gunakan rumus gradient. Yang ini V2 minus V1 over T2 minus T1. Okay. V di sini adalah daripada graf 45 tolak 2, 20 meter per saat. So 45 minus 20 meter per second divided by 10 minus 6. Okay, so 45 minus 20, betul. Okay, so kita akan dapat jawapan kita. The acceleration sama dengan betulkan saya kalau saya salah 6.25 meter per second square. So 6.25 meter per second square. So, itu jawapan akhir bagi soalan 2A1. So, markah untuk 2A1 ada 2. Yang pertama sekali awak tuliskan konsep acceleration adalah sama dengan gradient of dt graph. And then awak cari gradient daripada 6 ke 10 saat. Okay, so dapat gantian jawapan dan unit yang betul, satu lagi markah. So untuk 2A1 satu markah sahaja. Okey. So selesai sudah untuk 2A1. Untuk 2A2, how far does the police officer go in the first 10 second? Perkataan how far di sini dia merujuk kepada displacement lah. Okey. Displacement daripada velocity versus time graph adalah area under the graph. Okay, so daripada dia kata in the first 10 seconds. So maksudnya daripada 0 saat sehinggalah 10 saat. So ada dua area yang kita nak cari kat sini lah. Okay, area yang pertama sekali adalah area yang ini. Kita boleh nampak area dia rectangular. Okay, nah itu sampai masa 6 saat saja. Kemudian satu lagi area sampai masa 10 saat. Okey, ini satu lagi area. Okey, sampai masa 10 saat. Okey. So itu area yang kedua. So apa-apa pun kita tulis dulu konsep kita.
Yang ini displacement is equals to area under VT graph. S, okay, untuk question number 2, S is equals to area under velocity time graph. So ada dua kawasan dekat sini. Yang warna hijau tu adalah area rectangular. So itu sama dengan tapak dia 6, tinggi dia 20. So 6 kali 20. Dan yang warna biru tu pula, kalau kita tengok dia sebenarnya area trapezium ya. Trapezium sama dengan setengah. Darab tapak dia saya ambil yang ni, garisan yang bawah ni, 45. Tambah yang atas, 20. Darab tinggi dia, 10 tolak 6. 10 tolak 6. Okay, 10 tolak 6 sama dengan 4 lah. Okay. So, kalau tekan kalkulator, awak akan dapat displacement dia sama dengan 250 meter. So, itu jawapan akhir bagi soalan 2A2. Markah kat sini ada 3. Markah yang pertama adalah konsep. Bila awak tuliskan area under VT graph. Markah kedua pula adalah gantian. Dan markah yang terakhir sekali adalah jawapan akhir dan unit yang betul. So, ada total 3 markah untuk 2A2. Total markah untuk soalan nombor 2A adalah 5 markah. Okey, seterusnya kita gerak pada soalan 2B. So, 2B ini nampaknya berkaitan dengan linear motion. So, kita nak apply rumus linear motion. So, kita tengok soalannya. A car start from rest. They start from rest and travel for 5 seconds with uniform acceleration of positive 1.5 meter per second square. Okay, sebab dia kata positive 1.5 meter per second square kat itu, maka saya nak terlebih dahulu define positif dan juga negative direction dalam gambar rajah saya. Okay. So di sini saya nak define direction ke kanan sebagai positif dan direction ke kiri sebagai negatif. Jadi initially the velocity of the car is 0. They start from rest. And then the car accelerates for 5 seconds with acceleration of positive 1.5 meter per second square. Jadi acceleration nak label A1 sama dengan positive 1.5 meter per second square. Okay, kenapa dia bergerak ke kanan? Okay, so ini daripada masa awal T sama dengan 0. Dia ambil masa T sama dengan 5 saat. Okay. And obviously, daripada 0 ke 5 saat, dia akan capai satu velocity lagi lah. Yang ini, saya nak labelkan sebagai velocity V1. Okay, itu unknown. Kita tak tahu berapa velocity je. Okay. Kemudian dia kata, the driver then apply the brakes, causing a uniform acceleration of negative 2 meter per second square. If the brakes are applied for 3 seconds, calculate the velocity at the end of the braking period. Okay, so sekarang ni dah ada 2 acceleration. Yang pertama sekali, acceleration 1 tadi, positif 1.5 meter per second. Acceleration yang kedua pula, dia tulis tu negatif 2 meter per second. Negatif 2 meter per second square. Okay, so maksudnya arah dia berlawanan dengan pergerakan lah. Okay, dan dia tekan brake ini selama 3 saat. So maksudnya kita kena buat ini origin kita yang pertama. Ini
daripada point A ke point B, saya labelkanlah daripada point kosong pada point A pada point B lah ya. Okey, masa daripada O ke A sama dengan 5 saat. Masa yang diambil daripada A ke B, okey, adalah 3 saat. Okey, in fact, masa daripada A ke B ni adalah pada acceleration yang kedua. Kita kena bezakan dua masa ini. Okey. So dekat sini, okay, saya boleh padam ini lah sebab saya dah label TOA 5 saat, TAB 3 saat. Okey. Sampai akhir sekali pada point B, dia akan achieve 1 final velocity V2. Okey. So soalan dia sekarang ni, dia kata calculate the velocity at the end of the braking period. Maksudnya kita nak cari sekarang ni, target kita adalah V2. Okey. Kalau kita nak cari V2, nampaknya kita kena terlebih dahulu cari V1 lah. V1 kita boleh cari, okey, dengan gunakan rumus V is equals to U plus AT. Okay, dalam kes ini, V1 is equals to U plus A1 times TOA daripada O ke A. So, V1 sama dengan U sama dengan 0, A1 sama dengan positif 1.5, TOA sama dengan 5. Kita akan dapat V1 is equals to 7.5 meter per second. Okay, selesai satu part. Kita dah ada V1. Nah, kita kena gunakan V1 ni untuk cari V2. Masih lagi, kita gunakan rumus V is equals to U plus AT. Okay, tapi dalam kes ini V2 adalah final velocity. V1, okay, jadi U, initial velocity daripada A ke B. Daripada A ke B, acceleration dia adalah acceleration 2. Plus, daripada A ke B, acceleration dia adalah acceleration 2 times T daripada A ke B. So, gantikan V2 sama dengan 7.5 tambah negatif 2 times 3. Jadi kita akan dapat V2 is equals to 1.5 meter per second. Okay, mana markah kat sini? Markah kat sini ada 4. Gantian di sini. Jawapan 7.5, satu markah. Kemudian gantian lagi sekali lagi kat sini. Jawapan akhir dan unit yang betul, satu markah. Jadi ada 4 markah bagi soalan 2B. So, selesai sudah soalan nombor 2B. Kita teruskan dengan soalan nombor 2C. Okey, soalan nombor 2C berkaitan dengan free fall motion. So, kita tengok soalannya. A water rocket is launched vertically with an initial velocity of 40 meter per second. Okay, calculate the maximum height of the rocket. So, initial velocity rocket itu adalah U, 40 meter per second.
maximum height S berlaku apabila velocity of the rocket is 0. Okay. So, dia dah bagi tahu U sama dengan positive 40 meter per second. Final velocity at maximum height is equal to 0. Okay. Biasanya yang ini accelerationnya sama dengan G 9.81 meter per second square. So, dekat sini kita boleh gunakan rumus V square is equals to U square minus 2GS. Okay, pasal apa minus 2GS? Pasal acceleration kita sama dengan negative G. Okay, kita dah gantikan acceleration A sama dengan negative G dalam equation V square is equals to U square plus 2AS. So, kita masukkan saja value yang kita ada. 0 square is equals to 40 square minus 2 times 9.81 times S. Kita rearrange equation ini, kita akan dapat the maximum height of the object of the rocket is equals to 81.549 meter. Okey, markah dekat sini ada dua saja gantian. Jawapan akhir dan unit yang betul. Seterusnya dia kata calculate the time taken for the rocket to reach maximum height. Okey, kita nak cari T pula. So, untuk cari T ada dua rumus kita boleh pakai, sama ada S is equal to UT plus minus half GT square ataupun V is equal to U plus AT. Saya akan pakai rumus V is equals to U minus G times T. Ok, macam biasa. So, apa minus G? Pasal kita dah gantikan A tu sama dengan negative G. Velocity at maximum height is 0. Initial velocity is 40 meter per second minus 9.81 times T. Dan kita rearrange equation ini untuk cari time. Kita akan dapat time is equals to 4.08 second. So, markah dekat sini ada dua juga. Gantian. Serta jawapan akhir dan unitnya betul. Total markah untuk soalan C adalah 4 markah. Untuk soalan nombor 2, total markah dalam set ini adalah 13 markah. Itu saja. Terima kasih.